A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair. Amma ba'du. InsyaAllah kita sambut tadabbur surah Al-Qasas ayat 42. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat lepas. Ayat berapa? 40. Ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa akhasnahu wa junudahu fanabaznahum fil yam. Fanzur kaifa kana 'aqibatuz zalimin. Maksudnya, lalu kami mengambilnya dan tentera-tenteranya, lalu kami campakkan mereka ke dalam laut. Maka perhatilah bagaimana kesudahan orang-orang yang zalim. Pengajarannya pertama, dosa-dosa adalah penyebab kepada azab Allah. Yang kedua, kebesaran dan keagungan Allah yang membinasakan Firaun dan tenteranya dengan segala kekuatannya hanya dengan air yang lembut. Yang ketiga, kehinaan orang-orang yang zalim, sama ada zalim kepada dirinya sendiri atau zalim kepada orang lain, iaitu Allah membinasakan mereka dengan mencampakkan mereka ke laut. Sebagaimana dicampaknya barang-barang yang tidak berguna.
Yang keempat, sesiapa yang berbangga dengan sesuatu, maka Allah akan binasakan dengan apa yang dibanggakannya. Yang kelima, wajib bagi setiap orang yang beriman dan membaca Al-Quran memerhati setiap ayat di dalam Al-Quran dan mengambil pengajaran. Bagaimana Allah membinasakan orang-orang yang zalim. Agar mereka tidak berlaku zalim bagaimana umat yang dibinasakan oleh Allah. Sebagaimana umat yang dibinasakan oleh Allah. Yang keenam, Allah mengharamkan perbuatan zalim ke atas dirinya bagaimana Allah mengharamkan kezaliman ke atas manusia. Ayat 41, وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ. Maksudnya, dan kami jadikan mereka, Fir'aun dan tenteranya, sebagai imam-imam yang diikuti yang sentiasa mengajak ke neraka. Dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong. Pengajarannya pertama, hikmah Allah Azza wa Jalla menjadi manusia ada yang baik dan ada yang jahat seperti Fir'aun dan kaumnya. Agar manusia tidak berlaku zalim seperti Fir'aun. Sebaliknya sentiasa berusaha menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah.
Yang kedua, sebagaimana imam boleh mengajak kepada kebaikan, imam juga boleh mengajak kepada kejahatan. Maka sesiapa yang memulakan apa-apa kejahatan, kemudian diikuti oleh mereka yang selepasnya, maka ia adalah imam kepada kejahatan. Yang kedua, yang ketiga, dakwah kepada kebaikan atau kejahatan boleh berlaku dalam bentuk perkataan atau perbuatan. Kadang-kadang perkataan lebih berkesan daripada perbuatan, dan kadang-kadang sebaliknya. Boleh faham? Boleh? Kadang-kadang orang tu ikut kejahatan hasil tulisan buku seseorang dengan perkataan dia, bukan perbuatan. Kadang-kadang orang ikut kejahatan hasil perbuatan orang tu. Yang keempat, ayat ini menunjukkan adanya hari kiamat. Dan ia dinamakan hari kiamat kerana hari itu manusia akan bangkit daripada kubur dan berdiri di padang mahsyar di hadapan Allah. Yang kelima, yang terakhir. Sekuat mana kerajaan dan tenteranya, apabila ia dibinasakan oleh Allah, tidak ada sesuatu pun yang boleh menolong dan menyelamatkannya daripada azab Allah. Okay, kita sambut dulu.
Okey, ayat malam ni sambungan pada ayat yang lepas, iaitu akibat setelah Firaun dan kaumnya ditenggelamkan oleh Allah di laut, maka selepas itu apa berlaku? Allah berkata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atba'nahum, dan atba'na, kami ikuti mereka fi hadhihi dunya, di dunia ini, la'natan. Apa makna la'natan? Man ya'rif? Apa makna la'natun? Ya. At-tardu wal bu'du min rahmatillah. Laknat ialah at-tardu ni dihalau ataupun dijauhkan. Wal bu'du jauh min rahmatillah. Jadi laknat lawan dia rahmat. Siapa yang dapat rahmat, dia jauh daripada laknat. Siapa yang dapat laknat, dia jauh daripada rahmat Allah. Okey. Dalam ayat ni yang dilaknat siapa? Firaun. Sebab apa? Sebab dia kufur, syirik, sombong kepada Allah. Dan bila Allah sebut laknat ni, makna siapa yang melaknat? Bila sebut laknat, yang melaknatnya ialah satu Allah, yang kedua orang-orang beriman. Bahkan ada satu hadis, seorang sahabat berkata, saya lupa kod hadis tu, Nabi melaknat sesiapa yang menyambung, mengasah giginya, menyambung rambutnya. Maka sahabat ni berkata, bagaimana aku tidak boleh melaknat orang yang Allah laknat? Jadi kalau Allah laknat, orang beriman pun ikut laknat. Dan juga sesiapa saja. Okey. Itu bila Allah laknat, mana orang beriman pun melaknat mereka ini. Dalam ayat ni yang dilaknat ialah Firaun. Tapi orang Islam mungkin tak dilaknat. Orang Islam mungkin tak dilaknat oleh Allah. Bagaimana tu? Ikut, boleh bagi dalil. Ada hadis Nabi kata orang Allah melaknat lelaki yang menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai lelaki. Nabi tak sebut Islam ataupun bukan Islam. Okey. Kita sendiri mungkin tak dilaknat. Induk belajar tadabbur ni, yang solat di masjid 5 kali sehari. Mungkin. Macam mana tu? Bila tak sampai ke ilmu, ada dalil. Buka surah Al-Baqarah ayat 159. Surah Al-Baqarah ayat 159. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita terjemah sama-sama. Inna allazina
Orang-orang yang yaktumuna. Mereka kata ma yaktumuna, menyembunyikan. Sembunyikan apa? Ma anzalna. Apa yang kami telah turunkan. Minal bayyinat. Daripada keterangan-keterangan. Wal huda, dan petunjuk. Apa maksud keterangan ni? Apa maksud dia? Ataupun apa dia keterangan tu? Al-Quran. Mana tahu Al-Quran? Ha? Kami turunkan. Anzalna. Yang kami turunkan ialah Al-Quran. Tapi kenapa Allah tak sebut ma anzalna minal Quran? Allah tak sebut Al-Quran, Allah sebut Al-Bayyinat. Pengajarannya apa? Allah nak bagi tu Quran ni jelas. Siapa yang mengatakan Quran tak jelas, susah nak faham, dia menafikan ayat ni. Okey? Kemudian Quran juga bersifat petunjuk. Dia akan tunjuk kita ke mana yang Allah redha, ke mana ke syurga, ke mana ke neraka. Bila Quran tu jelas, makna apa? Kena fahamlah. Bila kamu baca saja, dia tak akan jadi jelas. Dia kena belajar, kena faham. Min ba'di. Min dari ba'di. Selepas. Ma bayyanahu. Setelah kami terangkannya kepada manusia melalui Rasul. Jadi setelah kami terangkan Quran itu yang jelas, yang bersifat petunjuk, mereka ni sembunyikan. Kami terangkan di mana ni? Fil kitab, dalam Al-Quran. Dia sembunyikan. Apa maksud dia sembunyikan? Macam mana tu? Ada dua keadaan. Dia sembunyikan boleh berlaku dalam dua keadaan. Pertama, orang bertanya ilmu pada dia dan dia tahu dalilnya daripada Quran. Tapi dia tak nak bagi tahu. Ini satu. Orang bertanya ilmu kepada dia dan dia tahu kebenaran. Dia adanya dalil. Tapi dia tak bagi tahu. Kamu pergi belajar sendirilah. Dalam malas nak tanya orang pula. Sebab bentuk kedua sembunyikan ilmu ialah dia melihat kemungkaran. Tapi dia tak cegah. Itu pun sembunyikan ilmu. Waktu Nabi kata siapa melihat kemungkaran naklah dia cegah dengan apa? Puasa. Ataupun tangan. Kalau tak mampu, lidah. Kalau tak mampu, dan benci itu adalah selemah-lemah iman. Kalau dia tak benci langsung, mana? Iman dia tak ada. Kalau tak benci langsung, iman tak ada. Bahkan dia redha, bersetuju dengan kemungkaran itu. Okey. Maka apa hukum mereka ni? Dah tahu Al-Quran, dah belajar Al-Quran, Quran pun dah jelas. Tapi dia sembunyikan. Allah kata, ulaika. Mereka ini yal'anuhumullah. Allah melaknat mereka. Dan bukan Allah saja. Wa yal'anuhumul la'inun. Dan akan melaknat juga mereka. Siapa al-la'inun? Pelaknat. Kalau kita belajar bahasa Arab, dia panggil apa ni? Ismu fa'il. Kalau seorang al-la'in. Al-la'inu. Kalau ramai, al-la'inuna. Okey, siapa ni? Allah tak sebut siapa. Allah sebut yang akan melaknat mereka, satu Allah. Yang kedua, para pelaknat. Siapa para pelaknat ni? Ha? Orang beriman saja. Bila Allah tak sebut, umum semua. Termasuklah orang beriman, termasuklah orang kafir, termasuklah malaikat, termasuklah jin. Okey. Soalan. Kenapa? Kenapa ramai manusia melaknat orang yang sembunyikan ilmu? Dia bukan rasuah, dia bukan berzina, dia bukan bunuh orang. Yang tadi kita belajar, siapa yang kena laknat?
Yang tak di ayat tadi. Firaun. Firaun jelas lah memang patut kena laknat. Sebab dia kufur, syirik, mengaku Tuhan. Yang ni boleh jadi orang Islam. Kenapa sampai kena laknat? Dan bukan Allah saja melaknat. Semua para pelaknat melaknatnya. Kenapa? Okey. Limadha? Tak percaya. Dia sorok orang lain tak dapat. Memanglah ada sorok orang lain tak dapat. Tapi kenapa sampai kena laknat tu? Selfish. Macam mana kuat sikit? Oh, kalau dia tak sampai ke ilmu tu terputus. Setakat dia aja. Takkan macam tu pun kena laknat? Betul. Ahsan tak? Kalau kita tak bagi makan orang miskin, tak ada ayat kena laknat. Allah melaknat siapa tak bagi makan orang miskin. Kenapa? Kalau tak bagi makan orang miskin, dia tak menjadi penyebab orang miskin tu masuk neraka. Kadang-kadang orang miskin tu beriman. Kita tak bagi makan. Dan dia pun mati. Dia masuk apa? Surga. Tapi orang ni, mungkin dia miskin, mungkin dia kaya, mungkin dia sihat. Tapi kita tak sampai ke ilmu, menyebabkan dia ke neraka. Jadi kesan tak sampai ke ilmu menyebabkan ramai manusia masuk neraka. Kesannya sangat besar, maka sebab itu dilaknat. Okey. Dan kalau kita kait dengan kisah Firaun pun, kenapa Firaun kena laknat? Sebab kaitan dengan ayat ni, sebab dia juga menjadi penghalang kepada kaumnya untuk mendapat hidayat daripada Musa. Bahkan bila tukang sihirnya beriman pun, dia membunuh tukang sihirnya. Okey. Di sini Allah sebut yang melaknat bukan Allah saja, tapi para pelaknat. Dan ayat lain Allah sebut detail lagi. Siapa yang melaknat? Buka surah Al-Baqarah ayat 161. Okey. Innal ladzina kafaru. Sesungguhnya orang-orang kafir. Wa matu. Dan mereka mati. Wahum kuffar. Dalam keadaan mereka kafir. Maka ulaika, mereka itu ke atas mereka laknatullah. Satu laknat Allah. Yang kedua, wal malaikah, laknat malaikat. Yang ketiga, wan nasi ajmain. Seluruh umat manusia. Ini Allah sebut pelaknat dengan detail. Malaikat dan semua manusia. Maknanya, bila seluruh manusia pun melaknat, orang kafir melaknat tak? Orang kafir melaknat tak? Contohlah orang Islam. Dia dilaknat. Sebab apa? Sebab aku bekerja dengan kamu, duduk satu taman. Sepatah Islam pun kamu tak cerita. Celaka kamu. Betul kan? Biasa kehidupan kita berkawan je. Dan banyak benda kita berkongsi kecuali bab agama. Pasal masakan, pasal bola, pasal kereta, pasal macam-macam. Bab agama kita tak bercakap. Okey? Sebab itulah, bila tak sampai ke ilmu menyebabkan orang masuk neraka. Dan kalau kita sampaikan dia beriman, menyebabkan dia masuk surga. Maka sebab itulah, bila kita sampai dan orang itu beriman, dengan sebab kita sampai, ganjarannya sangat besar. Manusia paling mulia dan ganjarannya sangat besar. Sebab penyebab manusia masuk
surga. Jadi pengajaran untuk kita ialah batu Nabi sayang pada kita, Nabi kata apa? Sampaikan dariku. Sayangnya Nabi apa dah? Nabi nak ayat tu sentiasa sampai dan orang dapat maklumat, dapat dakwah. Yang kedua, Nabi tak nak kita dilaknat. Jangan tunggu 10 ayat, 20 ayat, 1 surah, 10 surah pun tak sampaikan lagi. Nabi takut kita dilaknat oleh Allah. Okey, kita balik pada ayat kita. InsyaAllah pelajar kita ni, kita akan buat satu squad menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Di mana-mana. Macam suasana para sahabat. Sahabat je, bila dapat je, mereka sampai pada siapa. Tapi suasana kita sekarang, belajar di mana-mana, berapa lama, berapa puluh kitab, tapi bila berdepan dengan mad'u, keluh. Kan? Jadi kita bukan boleh, kita wajib ubah pendekatan tu. Bila belajar, sampaikan walaupun satu ayat. Kepada siapa? Siapa saja. Dalam bentuk pamphlet ke, apa-apa pun. Tapi mesti ada dalil. InsyaAllah. Boleh? Belajar-belajar? Bersedia? Bersedia untuk apa? Dan untuk tidak dilaknat oleh Allah. InsyaAllah. Okey. Wa yauma, dan hari Al-Qiyamah. Hari kiamat. Al-Qiyamah saya dah sebut tadi kan? Daripada perkataan apa? Qama yaqumu qiyaman. Qiyamah. Makna berdiri ataupun tegak. Jadi kenapa hari kiamat dinamakan hari kiamat? Sebab bila manusia keluar daripada kubur, manusia berdiri di padang mahsyar. Yang kedua, hari ditegakkan saksi-saksi. Hari ditegakkan saksi-saksi. Saksi itu daripada mana? Daripada badan kita. Mulut kita. Mulut dikunci, tangan kita, kulit kita, kaki kita. Okey. Kemudian, mereka dekat dunia dilaknat. Di akhirat pula, mereka minal maqbuhin, daripada orang-orang yang maqbuh, daripada qabih, orang yang tercela. Ada pendapat mengatakan qabih ni buruk. Iaitu rupa mereka pun buruk. Rupa Firaun dengan tentera dia, di akhirat besok, rupa yang sangat buruk. Tengok Allah beritahu hinanya orang yang zalim. Kat dunia dilaknat, di akhirat dalam keadaan rupa yang buruk. Okey, habis. Sekarang Firaun tengah buat apa ni? Diseksa. Mana tahu? Dari mana dapat maklumat ni? Ada dalil? Ada dalil tak? Firaun sedang dibakar dalam kubur. Ada? Siapa tahu? Ada sebut dalam Quran. Yang hafal 30 lah. Bukan yang hafal juzuk 30. Sebab ayat tu bukan juzuk 30. Okey. Waqi, Saqif, As'ad, Syekh, Khalif. 5 orang ni menjadi saksi. Ada?
Oh, bagi awal aja. Qala Allah Ta'ala. Baca. Surah Ghafir ayat 51. Cuba tengok. Surah Ghafir ayat 51. Betul ke? Cuba tengok. Sorry. Yang ni ayat 46. Ghafir kan? Ghafir ayat 46. Okey, an-nar. Nar api. Yu'raduna. Mereka ni Firaun dengan pengikut dia. Yu'raduna didedahkan, dibentangkan alaiha ke atas api. Ghuduwan wa asyiya. Ghuduwan apa dia? Pagi. Wa asyiyan petang. Okey. Wa yauma taqumus saah, dan hari berlakunya saah kiamat. Saah ni dalam bahasa Arab apa makna? Detik. Satu saat. Kenapa hari kiamat dinamakan saah? Sebab berlaku kiamat sedetik. Kalamhil basar. Sekelip mata je. Kun fayakun. Okey, pada hari berlakunya kiamat, diperintah kepada malaikat supaya bagi arahan. Adkhilu, masukkan ala Fir'aun, keluarga Fir'aun, asyaddal azab. Azab yang lagi dahsyat. Mana kita tahu yang ni an-naru yu'raduna 'alaiha? Mana kita tahu yang ni dalam kubur? Faham soalan? Api dibentang kepada keluarga Fir'aun, konco-konconya, pagi dan petang. Allah tak sebut dalam kubur. Sebab yang lepas tu Allah kata, pada hari berlakunya kiamat, mana yang ni sebelum kiamat lah, dalam kubur. Tengok. Apa dia? Ditenggelam, berapa azab yang Allah timpa pada Fir'aun dengan tenteranya. Ditenggelam, lemas di laut. Kemudian dilaknat. Kemudian dalam kubur, dibakar, pagi dan petang. Kemudian di akhirat, masuk azab yang lagi. Dan satu lagi apa tadi? Makbuhin. Dihina dan dijadikan bentuk rupanya buruk. Okey, kita balik pada ayat kita. Habis walaqad ataina, dan pasti. Qad, sesungguhnya. Ataina. Ataina, kami telah beri. Musa. Nabi Musa AS. Kami telah beri kepada Nabi Musa AS. Alkitab. Kitab apa ni? At-Taurah. Bila Allah bagi kitab ni? Min ba'di. Dari ba'di, selepas. Ma ahlakna. Apa yang ahlakna apa dia? Kami binasakan, ataupun kami telah binasakan al-qurun. Qurun jamak kepada qarnun. Kalau satu qarnun. Apa makna qarnun? Ummatun ataupun jama'atun. Ummah ataupun jama'ah. Dan tempoh dia berapa lama? Ada pendapat kata qarnun ni ummah dan jemaah dalam tempoh
ada kata 100 tahun, ada kata 80 tahun, ada kata 30 tahun. Biasa kita dengarkan satu kurun. Biasa satu kurun berapa tahun? 100. Itu salah satu pendapat. Ini kurun ke berapa ni? Kurun ke berapa? Kurun ke 80. Tak tahu, Ustaz pun tak tahu. Tak penting kan? Okey, kami telah binasakan kalau kornon satu umat, satu generasi. Kalau kurun, generasi-generasi. Al-ula yang awal ataupun yang dulu. Siapa ni? Generasi yang awal. Kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Nuh. Kami telah binasakan. Okey, setakat ni apa maksud ayat ni? Allah kata pasti sesungguhnya kami telah beri kepada Nabi Musa kitab Taurat. Bila ni? Setelah kami binasakan kurun-kurun yang awal. Maknanya selepas Allah turunkan kitab Taurat, Allah binasa lagi tak umat-umat yang selepas itu? Kalau ikut ayat ni. Tak. Sebab Allah kata kami bagi kitab setelah kami binasakan generasi-generasi yang dulu. Maknanya lepas turun kitab Taurat, Allah tak binasakan. Okey. Kaum Fir'aun, Allah binasa tak? Binasa ke tak? Binasa. Jadi kalau Allah binasa juga Fir'aun, makna kitab Taurat turun semasa Fir'aun ke selepas Fir'aun dibinasakan? Selepas. Betul? Selepas. Sebab Allah kata, selepas turun kitab, kami tak binasa dah. Sedangkan kaum Fir'aun pun dibinasakan. Mana kitab Taurat turun selepas Fir'aun dibinasakan. Sebab tu lepas tu tak ada dah umat dibinasakan oleh angin ke ribut ke pekik kan, tak ada kan? Yang ada apa dah? Jihad. Bila kufur, bila menentang, jihad. Okey. Oh, yang tsunami tu Ustaz? Tsunami. Adakah itu tanda Allah binasakan umat? Tak kan? Sebagai ujian. Sebagai peringatan. Kalau Allah nak binasa, sepatutnya Allah binasa ke Aceh ke Israel? Israel kan? Kalau ikut logiknya. Okey, soalan dia. Kenapa Allah bagi kitab pada Musa AS selepas Fir'aun dibinasakan? Allah nak tunjuk kebesaran dia dulu. Tapi bukankah dengan kitab itu juga menunjukkan kebesaran Allah? Sekarang, apa dia yang menunjukkan kebesaran Allah yang ada bersama kita? Quran lah. Betul, ahsanta. Allah turunkan kitab Taurat selepas Fir'aun ditenggelamkan. Musa diutuskan untuk siapa? Kaum Bani Israel, kaum dia. Tapi masa Musa berdakwah kepada Fir'aun, Bani Israel duduk kat mana? Bawah kekuasaan. Jadi Musa tak boleh berdakwah. Bila Fir'aun dah dihancurkan, dilemaskan semua, kerajaan dia pun hancur. Dan sekarang kaum Musa bersama Musa. Masa tu, waktu paling sesuai, Musa perlukan kitab untuk mengajar kaum Bani Israel yang ada bersamanya. Pengajarannya apa? Allah akan turunkan kitab berdasarkan keperluan. Kalau masa Fir'aun masih ada dan Bani Israel bersama di bawah kekuasaan Fir'aun, Musa pun tak boleh buat apa dengan kitab. Betul kan?
Sebab Mad'un di bawah penguasaan Firaun. Okey. Kalau kita baca surah apa ni? Kenapa Allah utuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa? Rahmatan lil alamin. Lain jawapan. Jawab, Basyira wa nazira. Semua rasul basyira wa nazira. Siapa baca Yasin dan dia faham, dia boleh jawab dengan tepat. Apa dia? Bukan. Hasil jarang baca Yasin. Siapa yang kerap baca Yasin? Apa dia? Cuba ayat berapa? Surah ayat 6 kan? 6. Okey. Cuba buka surah Yasin. Okey. Yasin. Wal Quranil Hakim. Baru ni orang baca 3 kali Yasin. Bila? Malam nisfu Sya'ban. Jadi masa maghrib dengan Isya pendek. Jadi nak habiskan 3 kali, dia terpaksa baca laju. Yalah, tak faham. Okey. Demi Al-Quran dan demi Al-Quran yang penuh dengan hikmah. Waw ni waw apa? Waw dan ke waw qasam? Mana tahu? Sebab ada baris bawah. Di bawah kan. Okey. Demi Quran, Allah bersumpah dengan Quran. Dan Allah kata, innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau Muhammad daripada orang-orang yang di kalangan orang yang diutuskan, daripada kalangan para rasul. Lepas tu, cuba angkat. Ala siratin mustaqim. Engkau diutuskan untuk di atas jalan yang lurus. Kita minta ihdinas siratal mustaqim. Allah kata apa? Muhammad ni, Nabi Muhammad SAW, di atas siratal mustaqim. Kita minta siratal mustaqim, tapi tak ikut Nabi. Jumpa tak siratal mustaqim? Tak jumpa lah. Siratal mustaqim kena ikut Nabi. Kemudian, Quran itu Tanzil al-Azizur Rahim. Diturunkan oleh Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Untuk apa? Ni. Kalau kita belajar bahasa Arab. Ini lam apa ni? Lamu ta'lil ni jawapan ataupun hikmah. Kenapa Allah utuskan Nabi Muhammad? Jawapannya untuk. Untuk apa? Litunzira. Untuk engkau Muhammad memberi peringatan kepada siapa? Kaum yang mana ni? Kaum yang mana? Ma'unzira. Yang tidak diberi peringatan aba'uhum. Bapa, nenek, atuk, moyang mereka tak diberi peringatan. Dah lama dah. Dan fahum ghafilun. Mereka lalai. Apa maksud ni? Kaum mana ni yang mereka dan mak bapak mereka dah lama tak dapat peringatan? Siapa? Orang musyrikin Mekah. Orang musyrikin Mekah kan? Kenapa? Kenapa orang Mekah lama tak dengar peringatan? Sebab kebanyakan para nabi daripada Bani Israel yang orang musyrik ini bangsa Arab. Jadi nabi daripada bangsa Arab sebelum Nabi Muhammad siapa? Jarak jauh tak antara Ismail dengan Nabi Muhammad? Jadi sekian lama mereka tak dengar peringatan. Maka Allah utuskan Nabi Muhammad dan Allah turunkan Al-Quran sebab mereka betul-betul berhajat. Sebagaimana Allah bagi kitab Taurat pada Musa
Sebab ketika itu, Musa betul-betul berhajat pada kita untuk mengajar, memandu Bani Israel. Okey. Fahum ghafilun. Kita balik pada ayat kita. Okey, kami telah beri kepada Nabi Musa kitab Taurat selepas kami binasakan umat-umat yang terdahulu. Sebagai apa? Apa sifat kitab itu? Basair. Basair apa dia? Basair jamak. Kalau satu, basirah. Basiratun. Apa makna basiratun? Nurul qalbi. Nurul qalbi. Cahaya hati. Ataupun dilalah. Petunjuk. Tapi kalau basarun. Kalau jamaknya apa? Absar. Ini dia panggil nurul ain. Ain. Nurul ain. Cahaya mata. Jadi kalau basar, lihat dengan mata. Kalau basirah, lihat dengan hati. No, ada kan? Di mana? Qul hadhi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Yang mana? Depan ke belakang? Belakang sekali. Basirah. Jadi Allah kata sifat pertama kitab Taurat sama juga dengan Quran. Iaitu sebagai ilmu untuk menjuluh hati. Bukan untuk dilihat, dibaca, dipamerkan, ditampal. Kan? Untuk dibaca dengan hati. Okey. Jadi sifat pertama kitab Taurat ialah basair. Dia terjemah apa tu? Dilalah ataupun dalil-dalil, bukti-bukti linnas untuk manusia. Di sini sebut manusia, tapi adakah Nabi Musa untuk semua umat manusia? Bukan. Di sini dia panggil alif lam al-ahdi, iaitu manusia di kalangan Bani Israel. Dan yang kedua, sifat kitab At-Taurat ialah hudan dan petunjuk. Yang ketiga, rahmat. Apa makna rahmat? Apa makna rahmat? Kasih sayang Allah. Okey, kalau ikut turutan, satu basirah, kemudian hudan, kemudian mana proses nak dapat rahmat Allah mesti baca dengan hati dan faham. Setelah baca dan faham, ikut. Setelah ikut, barulah dapat rahmat, kasih sayang. Jadi kalau baca saja, baca pula dengan bukan basirah, dengan basar. Dapat tak hudan? Tak mungkin. Sebab tu last sekali pada. Last sekali. La'allahum, supaya mereka yatazakkarun, mengambil. Ini fi'il apa ni? Mudhari' menunjukkan apa? Sentiasa. Supaya mereka sentiasa mengambil tazkirah, peringatan ataupun pengajaran. Okey. Jadi last sekali pada tazkirah.
Boleh kah? Jadi kalau setakat baca dapat tak semua tu? Basirah, hudan, rahmat, yatazakkarun. Ha. Jadi tolong sampaikan kepada masyarakat, kepada mak bapak, kepada abang-abang, pakcik-pakcik, makcik-makcik yang suka bertadarus. Tadarus tak salah. Yang salah apa dia? Kalau tadarus nak masuk kat mana ni? Duk celah mana tadarus? Ha? Sini. Tadarus. Lepas tadarus, pergi ke sini. Khatam. Lepas khatam, dia pergi ke sini. Dia tak ada tu. Basirah, hudan, rahmat, tazkirah. Nampak tak? Bila salah kat sini, dia melencong. Sebab itulah Nabi bertadarus tak? Tadarus. Tapi dengan siapa? Dengan Jibril. Pengajarannya, kalau nak tadarus dengan orang alim. Dengan orang alim. Bukan sama-sama tak alim. Kemudian Nabi pula. Nabi tadarus dalam keadaan Nabi faham tak? Dan dalam keadaan Nabi dah beramal tak? Dan Nabi telah sampaikan sampai kena halau. Nabi pun tadarus. Ini tak buat apa-apa, tadarus je. Tadarus bukan salah. Jangan salah faham. Yang salah ialah lepas tadarus tak pergi tu basirah, hudan, rahmat, tazkirah. Yang hafiz Quran pun bukan semualah. Bukan semualah. Dia bila hafiz Quran, tahfiz. Kan? Lepas tu dia pergi ke mana? Khatam. Lepas tu jadi imam. Bersyahadah. Lepas tu jadi imam. Kan? Dia tak pergi segitu juga. Basirah, hudan, rahmah. Betul? Betul tak, wahai penghafal? Betul kan? Betul apa yang salah dan biasakan yang betul. Okey. Kita ambil satu ayat lagi. Wa ma kunta. Dan tidaklah kunta. Apa? Kunta, kunti. Kunta. Yang biasa kita baca dalam doa Nabi Yunus apa dia? Kuntu. Kuntu kan? Satu lagi kunta dalam ayat apa? Doa apa? Tak ada. Oh, tak ada. Yang kunti pula dalam ayat mana? Tak ada kan? Oh, tak ada. Mana dia dapat kunta kunti? Dan tidaklah engkau bijanibi. Di janibi pada sebelah ataupun jihad. Jihadun. Gharbi. Gharbi lawannya syarqiyu. Kalau syarqiyu timur. Kalau gharbi barat. Wahai Muhammad, engkau tidak pernah berada di sebelah barat. Barat mana? Ada pendapat kata barat. Sebelah barat bukit. Bukit mana ni? Bukit yang Allah, Nabi Musa bermunajat dengan Tuhannya. Ketika mana? Is mana? Ketika mana? Qadaina. Kami telah wahyukan. Ila Musa. Kepada Musa, Nabi Musa AS. Al-amra. Urusan ataupun perintah. Wa ma kunta. Dan tidak juga engkau minasyahidin. Dari
orang-orang yang bersaksi. Okey. Siapa faham ayat ni setakat ni? Apa yang Allah nak beritahu? Allah kata, Allah nak menafikan, wahai Muhammad, ketika Nabi Musa terima wahyu di sebelah bukit Tur, engkau tak ada pun. Bukan setakat Allah menafikan Nabi Muhammad tak ada. Lagi tegas apa dah? Engkau tidak. Apa beza? Ada dengan menyaksikan. Ada bukan mesti nampak. Kan? Maka Allah nak menegaskan engkau bukan setakat tak ada. Tapi engkau tak nampak. Apa yang Allah nak beritahu? Jadi tutup mulut. Sebenarnya ayat ni dia ada kaitan dengan ayat akan datang. Tapi permulaannya Allah nak mengesahkan bahawa engkau ni betul-betul Rasulullah dan betul-betul menerima wahyu daripada Allah. Apa bukti? Engkau boleh cerita semua kisah-kisah Nabi Musa. Sedangkan engkau tak ada apa masa Nabi Musa terima wahyu. Tapi engkau boleh cerita. Makna apa tu? Cerita tu daripada siapa? Allah. Dan ahli kitab tak boleh menafikan. Sebab ahli kitab ada kitab. Dia tahu tak kisah Nabi Musa? Nabi Muhammad tak ada kitab. Tapi Nabi Muhammad, maklumat Nabi Muhammad sama dengan kitab mereka. Itu sebenarnya pengesahan Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Okey. Cukup? Cukup lah? Sebab itulah nikmat yang terbesar. Apa dia? Quran dan Rasulullah. Cuba buka surah Ali Imran. Lasa, ayat 164. Ali Imran 164. Yallah, yallah. Laqad manallahu 'alal mu'minin idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Masya Allah ni, yang hafaz Quran ni, dah hafaz 30 juzuk, lepas tu faham, lepas tu amal, insya-Allah masuk surga, surga paling tinggi pada ustaz. Sebab ustaz hafaz juzuk 30 je. Ha. Tapi kena pastikan, faham dan amal dan sampaikan, insya-Allah. Okey. Allah kata apa? Laqad. Pasti sesungguhnya manna. Apa makna manna? Anugerah. Yang Bani Israel dapat manna dan salwa. Daripada perkataan ni lah. Kenapa dia namakan manna? Anugerah. Apa maksud anugerah? Iaitu dapat dengan tanpa susah payah. Bangun pagi buka tingkat turun. Manna dan salwa. Samalah Al-Quran. Tanpa kita minta. Tanpa kita susah payah. Ada kat depan dah. Allah telah menganugerahkan ke atas orang beriman. Apa dia anugerah tu? Izba'asa fihim. Ketika mana Allah mengutuskan kepada mereka, kepada orang musyrik Mekah, seorang Rasul. Dan Rasul tu pula min anfusihim. Dari diri mereka. Itu pun satu anugerah. Sebab apa? Kalau Rasul bukan daripada bangsa Arab, orang Arab mungkin tolak. Alasan apa? Bukan bangsa kami. Yang bahasa mereka, yang mereka kenal pun mereka tolak. Kalau bukan bangsa mereka, lagi. Kemudian, anugerah yang kedua, bersama Rasul apa dia? Rasul tu sentiasa membaca ke atas mereka ayatnya. Jadi, nikmat kedua, selepas Rasul ialah, Rasul tu baca ayat Allah. Bukan baca ayat mimpi. Wa yuzakkihim, dan Rasul tu membersihkan hati-hati orang musyrikin Mekah. Daripada apa?
syirik, kufur. Macam mana cara Nabi bersihkan orang-orang musyrikin daripada kufur syirik? Caranya, wa yu'allimuhumul kitab. Nabi ajar mereka Al-Quran dan hikmah. Hasilnya apa? Wa in kanu min qablu, sesungguhnya mereka ni orang musyrikin sebelum datang Al-Quran, sebelum datang Nabi Muhammad, mereka ni lafi dhalalin mubin. Tapi bila Nabi ajar Quran dan Sunnah, Nabi bersihkan akidah mereka, mereka jadi khairah ummatin. Berapa subjek Nabi ajar? 2 subjek. Sekolah mana? Universiti mana? Sekolah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam masa di Mekah. Di Madinah, sekolah Masjid Nabawi. Yang pelepah tamar. Yang lantainya pasir. Kita sekolah mana? Yang berbumbungkan aircon. Yang berlantaikan kapet. Lepas tu kita hebat kan? InsyaAllah. Okey. Boleh? Jadi sebenarnya nak keluarkan manusia daripada sesak, daripada rosak, tak perlu banyak subjek. Hanya Quran dan Sunnah. Ustaz, nanti kalau tak belajar akademik, tak boleh nak mendepani cabaran dunia. Tapi ramai yang belajar akademik, rusak juga. Kan? Yang banyak rasuah tu yang belajar akademik tak? Sebab itulah orang paling mulia Nabi. Apa Nabi tahu? Nabi buta huruf. Tapi buta huruf Nabi tak menghalang Nabi menjadi orang termulia, teragung. Bukan makna kita tak nak belajar, tapi kita nak fokus ini dulu. Bersihkan dulu akidah, fahaman, hati daripada segala penyakit cinta dunia. Lepas tu belajarlah akademik. InsyaAllah. Akademik itu senang je. Bila-bila masa. Betul tak? Okey, cukup ah. Ada soalan? Kalau tak ada. InsyaAllah kita jumpa pagi besok. Kelas Sirah An-Nabawiyah. Di sini insyaAllah. Dan kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم